Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sambungan kepada topik pembezaan ni, kita akan belajar lagi berkaitan aplikasi pembezaan, di mana kita akan belajar berkaitan kecerunan tangen. Okey. Jadi untuk fungsi kecerunan, kita dah tahu dah sebelum ni, kita dah belajar fungsi kecerunan adalah dy per dx. Okey. Jadi apabila kita diberi satu kecerunan, katakanlah cikgu ada gambar raja graf kat sini ya. Untuk senang tengok, kita tengok pada graf lah. Jadi katalah cikgu diberi graf fungsi ni. Fungsi ni f x sama dengan x kuasa 2 ya. Katalah graf ni fx sama dengan x kuasa 2. Okey. Jadi bagi setiap titik, kita akan tahu bahawa kecerunan, nak cari kecerunan, kita kena buat pembezaan dahululah. Okey, contohnya dekat sini kita punya fx ialah x kuasa 2. Jadi pembezaan f prime x akan dapat 2x. Okey. Jadi ini kita namakan dia sebagai fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan bagi graf ni lah. Okey. Jadi bila dapat saja fungsi kecerunan, kita akan gunakan untuk menentukan kecerunan tangen pada mana-mana garis tangen. Okey, garis tangen tu apa? Garis tangen tu yang berwarna biru ni. Kalau nampak dia berwarna biru. Bila kita letak titik dekat koordinat 2, x ni 2, koordinat x 2, tadi kita buat garisan biru. Katalah kat sini koordinat 1, kita buat garisan biru kat sini lah. Jadi setiap titik ni akan menghasilkan kecerunan yang berbeza. Okey, katakanlah cikgu nak tengok kecerunan tangen bagi x apabila x kita ialah negatif 2. Cikgu mula daripada sini. Ya, cikgu mula daripada sini. Kalau negatif 2, okey. Jadi cikgu pun masukkan dia di dalam fungsi kecerunan cikgu ni, negatif 2 tadi. Ni kan, ni sama dengan 2x sepatutnya kan. 2 ni ya. 2 gantikan saja dengan negatif 2, cikgu akan dapat negatif 4. Okey. Katalah cikgu titik x sama dengan negatif 1. Kat sini. Okey. Jadi fungsi kecerunan cikgu di sini, titik ni 2 darab negatif 1, dia akan dapat negatif 2. Maknanya yang cikgu cari ni sekarang ni ialah kecerunan tangen ya. Ataupun kecerunan tangen. Okey. Cikgu cari ni. Okey. Jadi katalah x cikgu ni kosong sekarang ni. Maka kecerunan tangen cikgu akan dapat kosong. Okey. 2 darab kosong lah. Katalah cikgu nak x sama dengan 1. Kat sini pula. Kecerunan tangen cikgu akan dapat 2 darab 1 dapat 2. Ni cikgu tulis elok ni. Okey. Katalah x kita ialah 2 sekarang. Kecerunan tangen di x2 ni ialah 4. Jadi kalau kita perhatikan, kecerunan tangen ni berubah di setiap titik. Ya, di setiap titik dan dia tak samalah berubah. Okey? Tak sama. Jadi kecerunan tangen pada 5 titik ni semuanya berlainan. Okey. Jadi dekat sini kita dapat ringkaskan dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, apabila kecerunan kita negatif. Nampak ni kecerunan negatif. Negatif 4 dengan negatif 2 ni, kita dapati garisan kita ni, garis tangen yang warna biru ni, dia condong sikit. Okey, kata ni biru ni dia ke arah sini. Okey. Maknanya dia kecerunan negatif condong ke kiri. Nampak ni dia ke arah kiri. Okey.
Kalau misal kata dia kecurunannya kosong, katalah kosong, yang kosong ni ya, kosong, yang kosong ni maknanya dia landai kat sini. Okey, garis tangent dia adalah mengufuk. Okey, jadi kalau keculunan kita ni positif, yang kuning ni positif 2 ni, tengok keculunan dia apa jadi pada garisan dia. Garisan dia condong ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Okey, jadi kita tengok dia punya bentuk graf ni ya. Ni dan tadilah juga cikgu terangkan. Okey, jadi kalau dia keculunan negatif, dia akan condong ke kiri. Okey, condong ke kiri. Kalau dia sifar, dia mengufuk. Dan kalau dia positif, keculunan dia negatif, dia akan condong ke kanan. Okey, jadi itu cara untuk mencari keculunan tangent lah. Jadi senang je nak cari keculunan tangent ni, sebenarnya dia adalah pembezaan ya. Ataupun kata lain, dia pembezaan. Okey, cuba kita tengok lagi soalan contoh yang ke-13 ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Macam mana kita tahu dia ni soalan keculunan tangent? Sebab kat sini nanti dia ada tulis kat sini keculunan tangent. Okey, jadi kita tahulah kita akan pakai pembezaan ya. Okey, cuba kita tengok soalan 13. Raja menunjukkan sebahagian daripada lengkuk Y sama dengan 2X tambah 1 per X kuasa 2. Dan titik A, dia bagi A kat sini. Dia bagi A 1 per 2 dengan 5. B 1, 3. C 2, 4 per 4. 4, 1 per 4. Okey, jadi titik-titik ni semua kena pada lengkuk tu ya. Ungkapkan dy per dx. Okey, jadi dia nak suruh ungkapkan dy per dx. Jadi kita tulis dulu y kita 2x tambah 1 per x kuasa 2. Nampak kat sini x kuasa 2. Dia duduk di bawah, jadi kita bawa naik atas dulu. Kalau tak, kita tak boleh selesaikan. Barulah kita boleh buat dy per dx. 2 tolak 2x tolak 3 negatif 3. Okey, jadi jangan biarkan kuasa negatif kat sini. Kita turunkan dia akan jadi 2 per x kuasa 3. Okey, jadi dapatlah jawapan A1 kat sini. Okey, cuba kita tengok pula B, kecerunan tangent pada titik A, B dan C. Yang tadi cikgu dah beritahu, setiap titik kecerunan tangent dia berbeza-beza. Jadi kalau sini ada A, B dan C, kita kena cari satu-satu lah. Okey, jadi kita mula dulu dengan titik A. Titik A, koordinat dia titik A, koordinat dia 1 per 2 dengan 5. Okey, jadi nak cari kecerunan tangent adalah apa tadi? Dy dx lah. Okey, jadi kalau tengok sini dy dx yang kita dapat tadi ni ya, 2 tolak 2 per x kuasa 3. Okey, jadi kita nak masukkan mana? Kita akan masukkan nilai x sahajalah. Okey, kalau kat sini x kita 1 per 2. Okey, kuasa 3. Okey, jadi terus je tekan kalkulator. Jangan duk pening kepala ni macam mana nak cari ni. Terus je tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan negatif 14. Okey, ni untuk titik A. Kemudian kita cari pula bahagian pada titik B ya. Titik B, koordinatnya tadi 1, 3. Jadi kita carilah kecerunan tangent dia. Cikgu tulis sini KT
masih juga sama. Guna juga 2 tolak 2 per X kuasa 3. 2 tolak 2 per 1 kuasa 3. Maka akan dapat jawapan akhir dia kosong. Sebab 1 kuasa 3 1. 2 bahagi 1 kosong. 2 bahagi 1 2. Jadi 2 tolak 2 kosong lah. Okey. Boleh. Jadi untuk C pula. Cikgu sambung di sini. Titik C. Kalau tengok titik C ialah 2, 4, 1 per 4. Jadi masukkan saja nilai 2 per 2 kuasa 3. Maka dapatlah jawapannya 1, 3 per 4. Okey. Boleh. Senang je kan nak cari kecerunan tangent bagi setiap titik A, B dan C. Okey. Kemudian dia tanya kat sini, ada soalan B tu. Soalan ni pengetahuan ni lah, pemahaman kita lah. Untuk setiap titik A, B dan C, nyatakan keadaan. Dia nak keadaan pula. Keadaan kecerunan tangent pada lengkung itu. Okey. Jadi kalau kita perhatikan kecerunan titik A negatif. Betul. Kecerunan titik B kosong. Dan kecerunan titik C positif. Okey. Jadi macam mana kita nak bagi tahu kata keadaan kecerunan tangent tu? Okey. Jadi kita boleh tahu, kita boleh katakan kecerunan tangent untuk titik A adalah negatif ya. Kecurunannya adalah negatif. Jadi untuk soalan B ni lah ya. B. Cikgu tulis kat sini teruslah setiap ni. Okey. Jadi untuk soalan A ni, kecerunan adalah negatif. Okey. Lepas tu garisnya condong ke garis tangentnya akan jadi condong ke kiri. Ya. Condong kiri ya. Condong ke kiri. Ni kecerunan negatif. Tu dia negatif. Okey. Begitu juga dengan titik B. Kecerunan dia kosong. Jadi kecerunan dia sifar. Okay, kita tulis itu. Kecerunan sifar. Apa jadi pada garisan tangentnya? Garis tangentnya mengufuk. Okey. Untuk titik C pula, kalau kita tengok dia positif. Jadi kecerunan positif. Jadi apa jadi kalau kecerunan dia positif? Garis tangentnya condong ke kanan. Ke kanan ya. Condong ke kanan. Okey. Dia condong ke kanan. Dia ke sinilah. Okey. Kalau condong ke kiri, dia ke sana. Okey. Itu saja untuk kecerunan tangent. Okey. Jadi boleh cuba tengok latihan kendiri 2.7. Okey, latihan kendiri 2.7 dan boleh try jawab lah. Okey. Kita akan sambung pula untuk persamaan tangent nanti ya. Persamaan tangent dan normal. Selepas ni.